internet. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya harap kamu semua sudah bersedia untuk pelajaran hari ini. Sentiasa bersemangat dan ceria dan tidak stres, tidak kemurungan. Okey, kita nak belajar tentang stres. So, saya harap anak murid cikgu tidak stres. Okey. Bagi memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu guna buku teks muka surat 25, tajuk kesan stres kepada manusia. Okey, sebelum tu cikgu nak review. Apa dia review? Cikgu nak tunjukkan semula. Cikgu nak tayangkan semua latihan sebelum ini cikgu hantar kepada kamu. Okay. So pada hari Selasa itu latihan yang bertajuk kenali kemurungan. So cikgu nak ucapkan tahniah kepada 4 orang murid yang berjaya hantar. Dalam 4 orang murid yang hantar, cikgu nak ucapkan tahniah kepada 3 orang murid. Iaitu, cikgu sebut nama dia lah. Hafiz, Daniel, Fazatul. Lutfi hantar tapi hantar kosong. Dia hantar tapi dia tak buat, dia hantar. Mana cikgu nak bagi markah? Okey, baik. Cikgu share sikit. Okey, contoh yang telah hantar. Cikgu ambil Hafiznya. Sekejap. Okey. Okey, kamu nampak tak slide yang cikgu tayangkan ni? Boleh nampak? Nampak. Okey. Siapa punya? Nampak. Hafiz. Okey, dia dapat berapa? 96. 96. Okey. So, 100. Okey, semua ni ada dalam Google Classroom. Okey, kamu buka Google Classroom, buka dekat classwork, ada latihan dan kamu boleh buat. Okey, siapa yang tak tahu lagi buat, cuba tanya Hafiz, tanya Daniel, tanya Sazatul. Macam mana dia buat? Cuma Sazatul tu dia ambil gambar baru dia buat. Tak payah Sazatul, kamu boleh terus buat. Kamu download .hub dalam handphone kamu tu. Okey, Hafiz guna handphone ke guna laptop? Hafiz? Laptop. Okey. Baik, so nombor 1 tu ada betul lah, murung. Semuanya ada dalam slide yang cikgu tayangkan pada minggu lepas. Okay, dia betul semua, 12 markah. Okey, cikgu nak terangkan untuk soalan kefahaman bahagian B. Kamu kena menulis jawapan. Kamu kena biasa dengan soalan-soalan macam ni. Bahagian 1 tu objektif. Kamu cuma bulat hitamkan A, B, C, D. Okey, untuk bahagian B, kamu kena tulis sendiri jawapan. Jadi kamu kena ada kemahiran bagaimana nak menjawab. Jadi cikgu akan terangkan cara menjawab. Okey, sebab kamu nak exam nanti, bulan 9 nanti UKSR, kamu akan jumpa soalan-soalan yang berbentuk macam ni. Okey, pertama sekali kamu kena baca arahan. Contohnya sini, jawab soalan berdasarkan teks kenali kemurungan dengan ayat yang penuh. Kamu kena baca betul-betul dengan ayat yang penuh. Bila ayat yang penuh, kamu kena jawab ayat yang penuh. Okey, saya tunjuk bagaimana. Okey, soalan pertama. Antara punca tekanan mental termasuklah. Kemudian dia bagi tempat kosong. Ini dibagi 1 markah.
Jadi satu markah kamu cuma sambungkan ayat, menyambung ayat saja. Jadi soalan dia minta kamu sambungkan. Jadi di sini antara punca tekanan mental termasuklah di tempat kosong. Kamu dah tahu, dah baca petikan tu, jawapan dia tekanan. Jadi kamu terus tulis tekanan. Tulis saja tekanan. Jadi betul satu markah. Tak perlu tulis panjang-panjang. Ada murid dia tulis panjang-panjang. Buat apa? Sebab markah dia satu saja. Okey, ikut arahan. Okey, yang kedua. Hafiz tengok ni ya. Ini 2 markah tapi kamu dapat 1 markah saja. Okey. Itu kenapa 1 markah saja? Soalan dia, mengapakah penyakit kemurungan sukar diketahui oleh orang ramai? Kita dah baca, kita tahu. Kemurungan sukar diketahui kerana dia boleh bercampur gaul dengan masyarakat lagi. Ini Api bagi jawapan, kerana penyakit ini sukar diketahui oleh ramai semasa pesakit menghadapi. Jadi jawapan dia kurang tepat. Jawapan dia sebenarnya ialah kerana pesakit itu boleh bercampur dengan orang ramai. Itu jawapan dia. Kemudian Hafiz dia jawab, dia mula dengan kerana. Salah tu. Ini bukan jawapan ayat yang penuh. Sepatutnya kamu jawab, penyakit kemurungan sukar diketahui oleh orang ramai kerana pesakit boleh bercampur dengan orang ramai. So di sini dia dah hilang 1 markah. So rugi. Okay? So yang nombor 3 ni, apakah ciri-ciri yang terhadap seorang yang kemurungan? Dia jawab, ciri-ciri kemurungan. Ini jawapan ayat yang penuh. Jadi nak jawapan macam ni. Ciri-ciri kemurungan ialah kecewa, putus asa, hilang semangat, sedih dan menyendiri. Di sini Hafiz dapat 3 markah. Markah penuh. Sebab dia bagi 3. 1 kecewa, putus semangat dan menyendiri. So dia ada bagi 3. So dapatlah 3 markah. Kalau dia bagi 1 ya, contohnya dia bagi ialah kecewa, 1 markah. Kecewa dan hilang semangat, 2 markah. So dia bagi 3 markah. Okey. So yang ni, okey. Apakah yang dimasukkan dengan kera sumbang dalam teks tersebut? Jadi Hafiz jawab, maksud kera sumbang ialah orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain. So dapat 2 markah. Sini 2 markah, dia dapat markah penuh. Jadi dia jawab dengan penuh. Kalau kamu jawab, orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain, itu saja. Walaupun jawapan kamu betul, kamu akan dapat 1 markah. Okey. So, okey. Soalan yang ke-5 tu, soalan kebat. Biasanya 3 markah. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah kamu dapat mengelakkan diri daripada menjadi kemurungan? Okey. Jawapan dia tak ada dalam teks. Dia nak kamu berfikir. Okey. Kalau kamu baca teks tu, dia tak ada jawapan dia. Jadi kita boleh fikir, macam mana nak elak kemurungan? Jadi Hafiz jawab, sebagai seorang pelajar, ayat yang penuh lah ni. Okey, bagus. Sebagai seorang pelajar, cara saya mengelakkan diri daripada menjadi kemurungan dengan bermain basikal di luar rumah. Itu koma jangan letak nota koma. Berkebun, bermain dengan kucing dan meluangkan masa bersama keluarga. So dia ada bagi berapa ni? 1, 2, 3, 4. 4 cara nak elak kemurungan. Jadi cikgu bagi 3 markah. Markah penuh. Cuma cikgu galakkan kamu guna penanda wacana. Tahu penanda wacana? Halo, boleh dengar tak? Halo. Cikgu cakap sekat-sekat. Tak, cikgu cakap sekat. Betul. Okey. Okey, boleh dengar? Sekarang dengar? Betul. Tak dengar. Okey, betul. Mungkin sebab line kamu tak berapa baik. Okey.
Cikgu galakkan kamu guna penanda wacana, gunakan selain itu. Guna selain itu. Contoh, sebagai seorang pelajar, cara saya mengelakkan diri daripada menjadi kemurungan dengan bermain-main di luar rumah, berkebun, bermain dengan kucing. Tak dengar. Selain itu, saya meluangkan masa bersama keluarga. Okey. Okey, itu contoh Hafiz. Okey. Okey. Saya bagi contoh yang kedua ni. Boleh nampak? Apa ni? Daniel. Daniel dapat berapa? 100. 100. Tahniah Daniel. Bagi tepukan pada Daniel. Okey. Okey. Tengok dia jawab semua. Dia jawab tempat tu. Cara dia jawab. Okey. Tempat dia jawab. Dia jawab adalah ayat yang penuh. Okey. Nampak soalan nombor 5. Sebagai seorang pelajar, cara mengelakkan diri daripada kemurungan adalah tidak menyendiri, melakukan aktiviti yang positif dan ceria agar bersemangat di dalam kehidupan. So, dia bagi 3. Semua cikgu galakkan. Daniel lain kali guna penanda wacana. Kamu sampai sini kamu nota. Dan ni kamu nota. Selain itu, saya perlulah ceria agar bersemangat di dalam kehidupan. Okey, gunakan penanda wacana. Okey. So, habis untuk latihan pada minggu lepas. Dan siapa yang belum buat, kamu boleh buka Google Classroom, buat. Cikgu tak tutup lagi latihan ni. So, kamu boleh buat. Mungkin kamu ada masalah ke apa, cuba buat. Cikgu tak tutup, kamu boleh buat lagi. Okey. Kamu boleh tanya Daniel, tanya Hafiz, tanya satu-satu macam mana cara buat. Okey. Sebenarnya untuk hari ini slide. Okey, boleh nampak slide cikgu? Nampak. Okey. Kalau tak nampak, beritahu kalau slide tu hang aja, tak bergerak, kamu beritahu cikgu. Sebab nanti cikgu cakap kamu tak ada panduan nanti. Okey. So, kesan stres kepada manusia memurnikan teks. Okey. So, kita tengok muka surat 25. Okey, 25. Ini petikan teks tu. Ada berapa perenggan? Ada berapa perenggan dalam teks tu? Cuba kira dalam buku. Tengok dalam buku kamu. 1, 2, 3, 7. 7. Okey, 7 perenggan. Bagus. So, kita akan tengok setiap perenggan lah. Dia akan tengok setiap perenggan. So, kita ambil dua-dua. Perenggan 1, perenggan 2 dulu. Okey. Kita pergi pada perenggan 1 dan perenggan kedua. Okey, boleh nampak? Nampak. Okey. Okey. Siapa nak baca perenggan 1, 2? Saya cikgu. Apa? Muhammad Hakim Irfan cikgu. Hakim Irfan. Okay. Hakim kan bagus, aktif ya. Setiap kali baca dia nombor 1. Okey, cuba baca. Pada suatu hari, Cikgu Selvi berjalan ke arah kantin sekolahnya. Beliau terpadan Aisyah yang sedang membaca sebuah rencang bertajuk Mengawal Tekanan. Beliau tertarik dengan tajuk cerita itu. Selamat pagi, Aisyah. Apakah maklumat yang menarik dalam rancangan itu? Aisyah tersentak apabila namanya disapa oleh Cikgu Selvi. Aisyah tersenyum kepada cikgunya. Oh, Cikgu, selamat pagi. Jawab Aisyah. Maklumat dalam rancangan ini tentang stres, Cikgu. Okey, bagus. Terima kasih Hakim. Okey, baca Hakim memang sangat bagus. Tak boleh dinafikan. Pemberita, Cikgu. Ya, pembaca berita 6 gemilang. Okey, bagus. Okey, so bacaan untuk markah bacaan kamu
Cikgu boleh bagi brand apa? Okey. Macam markah tinggi lah. Okey. Okey, go. Boleh. Okey. Saya okey. Cuba kenal pasti kesalahan dia. Apakah kesalahan yang ada dalam perenggan 1 dan 2 ni? Okey, tengok perenggan 1 dulu. Ada kesalahan tak? Okey, siapa dapat? Aisyah tersentak ke cikgu? Saya tak pasti sangat. Tak pasti sangat. Sentap salah. Kenapa sentap salah? Aisyah Sebab tersentap. terasa. Ya? Tersentap. Sentap. Tersentap. Dia cakap gitu lah. Tersentap ni maksudnya terkejut. Terkejut. Sentap. Macam kamu mengelamu, tiba-tiba orang tegur kamu. Kan? Kamu pun tersentap. So, situ tak ada masalah. Tersentap tu betul. Okey. Perenggan pertama tu. Perenggan pertama. Okey. Okey. Cikgu gariskan. Okey. Nampak? Nampak tak cikgu kotak merah tu? Nampak. Okey, di situ ada kesalahan. Membaca sebuah rencana bertajuk. Apakah kesalahan itu? Ada tertinggal satu perkataan. Kita tinggal satu perkataan tu. Yang bertajuk. Rencana Ya, bagus. Rencana yang bertajuk. Okey. So, kamu gariskan dalam buku tu. Okey. Nanti kamu letakkan yang bertajuk. Catat dalam nota. Sebab lepas ni kamu akan salin dalam buku penulisan. Kamu akan salin teks ni dengan edit yang betul. Dengan membetulkan kesalahan. So, garis nanti letak. So, ingat kamu kena letak rencana yang bertajuk. Tak boleh rencana bertajuk. Okey. Seterusnya yang kedua. Yang kedua ada kesalahan. Okey. Sama juga, dia ada tertinggal satu hubung. Okey. Beliau tertarik dengan tajuk cerita itu. Beliau tertarik dengan tajuk cerita itu. Betul ke tertarik dengan tajuk? Dengan. Dengan ni maksudnya bersama. Kan? Saya dengan Ali pergi ke sekolah. Saya dengan Abu pergi makan. So sini tertarik dengan tajuk. Adakah betul penggunaan dengan itu? Okay. Apa sepatutnya? Apa sepatutnya situ? Apa sepatutnya? Boleh tak cikgu? Cikgu, sekejap cikgu, Takib call. Dengan tu salah. Sepatutnya apa? Akan ke cikgu? Ya, bagus. Okay. Beliau tertarik akan tajuk cerita itu. Okay. So, bukannya dengan. Tertarik akan tajuk cerita itu. Okey. Habis. Perenggan kedua. Selamat pagi Aisyah. Apakah maklumat yang menarik dalam rencana itu? Okey. Saya je. Okey, apa dia? Halo. Anda baca situ. Selamat pagi Aisyah. Apakah? So, apa kesalahan di situ? Apa khabar cikgu? Bukan apakah. Selamat pagi. Apa khabar maklumat? Mana boleh apa khabar maklumat? Okey, cuba tengok. Selamat pagi Aisyah. Betul tak tanda koma situ? Selamat pagi Aisyah. Di situ kita kena apa? Selamat pagi Aisyah. Lepas Aisyah tu kena apa? Lepas Aisyah tu kena apa? Seru. Bila kamu baca, seru. Seru mesti kata seru. Selamat pagi Aisyah. Di situ kita
Berhenti. Selamat pagi Aisyah. Bila berhenti kena letak Nokta. Nokta. Okey, bagus. Bila berhenti kena letak nokta. Okey. Bila berhenti kena letak nokta. Okey. Di sini itu. Selamat pagi Aisyah. Apakah maklumat yang menarik dalam rencana itu? Betul ke kata seruan di sini? Tak. Okey, sepatutnya apa? Ini ayat tanya sebab dia kata apakah. Kalau ayat tanya mesti tanda. Kalau ayat tanya mesti tanda. Ayat tanya mesti tanda Kena. apa, siapa, bila, kena letak tanda apa? Bukan tanda seruan. Kena letak tanda buat ayat tanya. Koma. Kamu buat ayat tanya. Siapa nama kamu? Ujung dia letak tanda apa? Tanda soal. Tanda soal. Bukan tanda seruan. So sini apakah maklumat? Dia tanya. Bila apakah mesti tanda soal. Bukan tanda seruan. So kamu betulkan. Selamat pagi Aisyah. Nota. Nampak ni cikgu buat menerahkan. Nota. Kemudian apakah? Lepas nota huruf besar. Apakah? Ini huruf kecil. Apakah maklumat yang menarik dalam rencana itu? Kemudian tanda soal. Bukan tanda seruan. Okey. So, lepas tu buat penutup kata. Cikgu tertinggal sini. Penutup kata. Okey. Jelas? 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 Okey, jelas. Lepas tu ada lagi kesalahan? Ada lagi kesalahan? Situ. Oh, cikgu, selamat pagi. Apa kesalahan situ? Apa kesalahan situ? Di sini, oh ni kata apa? Oh, tu tak sesuai. Oh. OS. Oh ni kata apa? Oh ni kata? Sesuai. Oh, sakit. Aduh. Kata apa? Kata seru. Kata seru. Okey, bagus. Kata seru. Kalau kata seru, dekat ujung dia mesti ada tanda seru. Macam ni. Tanda seru. Jadi kena letak tanda seru. Okey. So kamu tulis macam ni. Oh, cikgu. Selamat pagi. Nampak? Selamat pagi. Ada tanda seru. Okey. So catat Catat. Tanda seru. Selamat pagi. Jawab Aisyah. Jawab nanti J tu huruf besar. Okey. Ada penutup kata. Okey, jelas. Perenggan pertama, kedua. Dah. Catat. Catat. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pembetulan nanti. Kamu nak salin nanti, kamu buat 5 pembetulan. Catat belum? Catat. Sebab lepas ni kamu nak salin balik dalam buku penulisan. Okey, seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada perenggan ke-3 dan ke-4. Okey, perenggan 3 dan 4. Okey, siapa nak baca perenggan 3 dan 4? Saya cikgu. Saya nak baca cikgu. Okey, baca. Nama. Syazatul. Syazatul. Okey, baca Syazatul. Aisyah selepas itu mula bercerita kepada Cikgu Selvi. Rencana itu menceritakan tentang stres yang akan mengganggu fizikal manusia. Kita boleh mengetahui seorang itu stres dengan melihat perubahan sifat dan fizikalnya. Seorang yang mengalami stres akan mudah sakit kepala. Sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah sahaja. Sakit kepala menserang mereka tidak mengira waktu dan keadaan cuaca. Okey,
Terima kasih Sazatul. Okey, boleh tingkatkan lagi lah bacaan tu. Sebutan kena lebih jelas. Jangan baca terlalu nak cepat habis. Laju nak cepat habis. Okey, sebut satu-satu. Okey, boleh ditingkatkan. Okey, bila Sazatul baca ni pun macam pelik juga bunyi dia sebab ada kesalahan struktur ayat situ. Jadi bila kesalahan struktur ayat ada, bila baca pun kita dah boleh dengar pelik bacaan tu. Okey, perenggan ketiga dulu. Di mana kesalahan perenggan ketiga? Bercerita. Bercerita. Okey. Okey, Asya selepas itu mula bercerita. Betul ke ayat ni? Asya selepas Salah. itu mula bercerita. Okey, ayat ni salah. Struktur ayat dia salah. Struktur ayat dia terbalik. Susunan dia tak betul. Okey, siapa boleh betulkan? Patutnya ayat di mana? Bercerita. Okey, itu ejaan bercerita. Ayat tu. Asya selepas itu mula bercerita. Macam mana nak betulkan? Ayat ni salah. Struktur ayat dia salah. Susunan dia salah. Asya selepas itu mula bercerita. Tak betul ayat tu. Betul kan? Cikgu Selvi. Selepas itu mula bercerita kepada Asya. Tak ya ke betul? Salah tu. Okey. Ada lain siapa nak cuba? Yang Selepas cikgu itu berapa? Asya mula bercerita. Okey. Bagus. Siapa tu? Betul. Saya Sazatul. Betul. Selepas itu Asya mula bercerita. Okey. Ini ayat ni dalam kotak merah ni susunan dia salah. Sepatutnya selepas itu Asya mula bercerita. Okey, bercerita dia. Jadi susunan ayat dia selepas itu Asya mula bercerita. Okey, bukan Asya selepas itu mula bercerita. Itu balik. Okey, terbalik. Okey. Seterusnya ada lagi kesalahan. Kamu garis dalam buku tu kamu garis. Tulis catat yang betul. Okay, yang kedua. Apa lagi? Okey, yang kedua di sini ada tentang stres. Rencana itu menceritakan tentang stres. Apa kesalahan itu? Okay, di situ kamu tengok sini. Rencana itu menceritakan. Ada dah tulis menceritakan. Menceritakan tu maksudnya menceritakan. So kalau dah ada kan, tak perlu lagi tentang. Ada dah dua situ. Patutnya ialah rencana itu menceritakan stres. Menceritakan stres. Tak perlu lagi tentang. Sebab dah ada akan sini. Menceritakan tu maksudnya mencerita akan stres. Okay. Betulnya ada satu kesalahan ejaan. Siapa nampak? Ada kesalahan ejaan tu yang akan mengganggu fizikal manusia. Ada kesalahan ejaan. Siapa nampak? Siapa nampak kesalahan ejaan di situ? Ada? Halo? Yuan mana Yuan? Mana kesalahan ejaan? Siapa boleh bagi jawapan? Tak nampak? Tak jumpa? Kesalahan ejaan itu ialah mengganggu. Okay, mengganggu. Okay, siapa boleh betulkan? Tertinggal G. Okey, bagus. Tertinggal G. Okey. Mengganggu. Ada dua G. Mengganggu. Okey. Kamu kena tahu kata dasar yang mula dengan huruf G
G. Ganggu. Kena letak meng. M-E-N-G. Meng. Okay. Kalau kata dasar bermula huruf G, tumbuhan dia ialah me, bukan men. Selain pada ganggu, apa kata lain yang bermula huruf G? Selain pada ganggu. Apa? Apa kata dasar bermula huruf G? Gantung. Contoh gantung. Dia jadi menggantung. Menggantung. Jadi apa lagi? G. Gambar. Menggambar. Okey. Okey, seterusnya. Habis perenggan ketiga. Pergi keempat. Okay, ada perenggan keempat. Orang yang mengalami stres akan mudah sakit kepala. Okay. Sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah saja. Betul ke ayat ni? Sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah saja. Sakit kepala. Apa kesalahan situ? Sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah saja. So, ada tertinggal situ. Tertinggal subjek. So, ini dia tertinggal subjek. Sepatutnya ialah mereka akan sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah. So, tertinggal subjek. Mereka akan. Yang sebetulnya mereka akan sakit kepala jika menghadapi sedikit masalah. So, perenggan ketiga, keempat. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pembetulan. Okey, seterusnya kita pergi kepada perenggan. Oh, satu lagi. Kesalahan imbuhan. Sakit kepala menserang. Okay, sepatutnya? Menyerang cikgu. Menyerang. Okey, menyerang. Okey, so gariskan. Okey, gariskan. Menyerang. Menyerang. Okay, sama juga macam tadi. Ini kesalahan dipanggil kesalahan imbuhan. Kesalahan imbuhan. Kata dasar mula huruf S, dia kena S ni bertukar menjadi Y. Dia tak boleh menserang. S ni tukar jadi Y. Menyerang. Okey, apa perkataan lain mula huruf S? Cuba bagi, cikgu, contoh. Selain daripada serang, apa perkataan lain bermula huruf S? Cuba seorang bagi respon. Seorang, cikgu. Seorang. Kata dasar. Serang. Okey, selain daripada serang. Ya? Menyapa. Cikgu tak jelas, tak dengar. Serang. Menyapa. Sapu. Sapu. So, sapu, S tu jadi Y. Menyapu. Okey. Serang, sapu. Lagi? Satu lagi? Siapa boleh bagi? Mula daripada huruf S. Menyapa. Siapa? Ya? Sakit. Sakit. Menyakit. S tu jadi Y. Menyakit. Sakit, menyakit. Okey. Okey, seterusnya kita pergi perenggan kelima. Perenggan kelima, siapa nak baca? Kita ambil satu perenggan itu. Perenggan yang kelima. Oh, begitu. Siapa nak baca? Orang baca. Ifan dah baca, satu dah baca. Okey. Daniel, cikgu. Daniel, okey Daniel bagus. Cuba baca Daniel. Okey lah. Oh begitu. Bala Cikgu Selvi dan terus mendengar penerangan daripada Asha. Apabila seseorang itu stres, mereka akan sakit dada.
Mereka suka bernafas atau bernafas secara tidak stabil. Asha memberikan penerangan kepada dengan tekunnya. Itu juga ego. Okey, bagus. Terima kasih Daniel. Okey. Okey, bacaan Daniel jelas. Okey. Okey, di mana kesalahan di situ? Apa Stabil. tadi kesalahan? Stabil. Apa kesalahan situ? Ada I. Ada I. Itu dipanggil kesalahan tanda baca. Kesalahan kesalahan ejaan. Ejaan stabil itu salah. Dia sepatutnya stabil. S-T-E. Okey. Sebelum tu, ada lagi satu kesalahan. Sebelum stabil. Okey, cuba tengok sini. Oh, begitu balas Cikgu Selvi. Okey. Okey. Sini ialah kata apa ni? Oh ni. Tadi masa perenggan pertama tadi cikgu dah terangkan. Seru. Kata? Seru. Seru. Kata seru letak di mana? Betul ke dia letak tu? Dia letak lepas O. Koma dulu. Seru hujung. Bagus. Okey. Koma dulu, seru, hujung. Okey. Kena betulkan. Okey. Oh, begitu. Oh, koma, begitu. Jadi di sini dia letak lepas O. Salah. Jadi, oh, begitu. Tanda seru, lepas tu penutup kata. Selepas penutup kata, balas tu di huruf besar. Balas Cikgu Selvi. Okey. Okey, jelas. Okey. So, yang kedua tadi, dia ni bagi tadi, stabil. Kesalahan ejaan stabil. Ejaan stabil ialah S-T-A-B-I-L. Bukan S-T serta. Okey, salah. So, ada dua kesalahan dalam perenggan yang kelima. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perenggan yang keenam. Okey, perenggan yang keenam. Siapa nak baca perenggan keenam? Perempuan? Siapa tak baca ni? Cikgu tak boleh bagi markah ni. Markah. Saya cikgu. Saya cikgu. Okey, siapa nama? Sebut nama. Cikgu nak bagi markah. Lutfi. Okey, Lutfi baca. Cikgu selalu berasa letih atau tidak. Tanya Aisyah kepada Cikgu Selvi. Kadang-kadang jawab Cikgu Selvi dengan ringkasnya. Jika seseorang stres, mereka mudah merasa letih. Mereka akan berasa amat lemah untuk membuat sesuatu pekerjaan dan aktiviti. Akhir sekali, kesan stres terhadap seseorang amat bahaya. Okey, kamu baca. Halo Lutfi, kamu baca dengan kelima je. Sampai pekerjaan dan aktiviti. Okey. Kerja. Air tu kemudian. Okey. So bagus, terima kasih Lutfi. Bacaan pun boleh okey, jelas, boleh ditingkatkan. Okey, perenggan yang ke-6 ni. Okey, di mana kesalahan sini? Ada dua kesalahan. Membuat. Okey, kenapa membuat salah? Sebab dia letak N. Ini dipanggil kesalahan apa? Kamu kena tahu apa kesalahan dia? Kesalahan ejaan ke? Ini bukan kesalahan ejaan. Kalau dia salah, ejaan salah. Ini bukan salah ejaan. Salah apa? Dia sama tadi macam menyerang tadi. Apa tadi? Menyerang, mengganggu. Cikgu kata apa tadi? Kesalahan apa? Terpesona. Kesalahan apa? Mengganggu, menyerang. Kesalahan apa tadi? Kesalahan dipanggil kesalahan imbuhan. Imbuhan. Okey. Di sini tak boleh imbuhan men.
Dia tak boleh men sebab ni bermula daripada huruf P. Buat. Dia kena letak imbuhan mem. M-E-M. Mem. Membuat. Okey, kata dasar mula huruf B mesti imbuhan mem. Buat jadi membuat. Okey, contoh lain boleh bagi mula huruf B. Membaca. Baca. Baca. Mula huruf B. Jadi membaca. Mem. Dia tak boleh membaca. Okey, bagus. Lain? Buat, baca. Satu lagi? Satu lagi contoh. Huruf B. Buat, baca. Huruf D ke cikgu? Huruf B. Ya, huruf B. Buat, baca. Lagi? Berasa. Membandingkan. Kata dasar. Jangan letak imbuhan. Kata dasar B. Betina. Buat. Membaling. Balut. Balut. B. Kan? Jadi membalut. M-E-M. Bukan membalut. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa kesalahan lain? Okey, cikgu baca di mana kesalahan. Jika seseorang stres, mereka mudah merasa letih. Okay, di situ ada kesalahan. Apa nampak? Itu Hafiz. Ya? Jika seseorang stres, mereka mudah merasa letih. Di mana kesalahan? Ada satu perkataan salah tu. Okey, siapa jumpa cikgu bagi hadiah nanti kat sekolah. Jika seseorang stres, mereka mudah merasa letih. Seorang ke cikgu? Seseorang. Mereka, seseorang. cikgu. Mereka salah. Kenapa mereka salah? Nak ganti apa? Merasa cikgu, merasa. Merasa. Kenapa salah? Tak ada N. Tak ada N. Oh, Bukan. mereka ia. Ya? Ni, mereka ia mudah merasa letih. Yalah, mana kesalahan dia? Mereka. Apa kesalahan? Mereka. Nak ganti apa? Jika seorang stres, mereka. Ya? Ia. Dia. Tak boleh dia. Salah tu. Okey, siapa tadi? Apa betul cikgu bagi hadiah masa buka sekolah tu? Jika seorang stres, mereka mudah merasa letih. Ada? Okey. So, salahnya di sini. Merasa salah. Tak boleh merasa. Dan sebetulnya ialah jika seorang stres, mereka mudah rasa letih. Okay, jawapan yang betul ialah Berasa. Okay. Jika seorang stres, mereka mudah berasa letih. Okay. Berasa dengan berasa ni dia ada beza. Walaupun sebutan dia hampir sama. Berasa ni biasanya guna deria. Guna lidah. Nak rasa manis, pahit, masam. Okay, berasa. Saya merasa manis. Okay. Berasa ni lebih pada perasaan kan. Perasaan. Berasa letih. Letih ni. Letih ni lah perasaan. Berasa marah, berasa benci. Kalau merasa ni lebih pada rasa. Okay. So yang kedua, membuat. Tadi yang kita kamu sebut tadi, kesalahan imbuhan. Okay. So, membuat. So, perenggan yang ke-6 ni ada 2 kesalahan. Okay, air sekali perenggan yang penutup. Okay.
Okay, siapa nak baca perenggan penutup? Saya cikgu. Saya nak. Saya. Saya nak cikgu. Saya. Saya nak cikgu. Cikgu Saya bagi nak Muhaimin cikgu. Saya. Muhaimin cikgu. Muhaimin Saya. cikgu. Saya cikgu. Saya cikgu. Muhaimin cikgu. Masih faham ke? Saya. Perempuan. Yang ni. Aira. Siapa Aira? Syairah. Saya. Saya. Cikgu Dania cikgu. Dania. Adik Dania. Alah, Ifan tu lah. Oh. Orang depan itu ya ke? Irfan cikgu. Kasih Irfan cikgu. Aku dah baca peringkat satu. Siapa nak baca sebut nama itu saja. Tak payah kamu nak sebut nama kawan kamu. Okey. Saya. Okey, sebut nama. Luffy. Luffy bukan nak baca tadi. Nak baca lagi. Oh, tadi dia baca doa lah. Okey, Luffy. Okey. Akhir sekali, kesan stres terhadap seseorang amat berbahaya, iaitu mudah diserang darah tinggi dan sakit jantung. Jadi stres amat berbahayanya kepada fizikal kita. Okey, terima kasih Luffy. Okey, bagus bacaan jelas. Okey. Okey, di sini ada dua kesalahan. Yang pertama, Berbahaya cikgu. Berbahaya. Tinggi cikgu. ya, Berbahaya. Darah tinggi. 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 Okey. Berbahaya. Tinggi ni kesalahan apa? Tinggi dan sakit jantung. Darah tinggi. Tinggi ni kesalahan L apa? tu cikgu. L tu. L. Kesalahan apa? L tu cikgu. Dia ada L. Ada L. L cikgu. Okey dah. Betul lah dia ada L. Ini dia panggil kesalahan apa ni? Lah. Ya. Kesalahan Mengeja. apa? Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan. Dia letak tinggil. L tu tak ada. I. Ini dipanggil kesalahan ejaan. Kita kena tahu apa kesalahan dia. Okey, yang kedua. Cikgu. Berbahaya. Membahaya. Okey, bagus. Berbahaya. Kenapa salah? Ejaan ni tak betul cikgu. Itu M. Dia Ada R tu cikgu. Ada R. Ada R. salah M lah. Tambah M lah. Berbahaya. Maksudnya apa? Tambah Maksudnya apa? M. Tambah M. Tak, dia Letak dia tulis M. Sebenarnya B. Tulis M cikgu. Patutnya B. B. B Berbahayanya. Amat Okey, berbahaya. bagus. Okey, tak ada perkataan berbahaya. Dalam segi tata bahasa tak ada berbahaya. Gunakan berbahaya. Berbahaya. Bagus Iran. Okey. Point. So, perenggan penutup ni ialah dua kesalahan. Okey. So habis. Dia ni aku tak habis peluk tali bebus kau kenapa? tiba. Okey. Biarlah tiba je. Tu bukan kau punya. Kalau kau punya lantak kau lah. Tak punya. Okey. Okey, nampak ni? Nampak tak? Tak. Nampak ikut nampak. Cikgu nak kamu salin balik ketikan ni. Salin balik ketikan ni dalam buku penulisan. Okey? Ini lagi besar. Sebelumnya penulisan buat apa? Itu cikgu suruh buat apa? Oh, itu. Itu hari Selasa itu cikgu suruh buat apa? Jadi suruh buat rumusan. Rumus. Okey, rumusan. Dah buat belum? Dah buat belum? Siap. Okey, ada 10 atau 12 baris kan? Okey. So dalam kerja yang kedua kamu buat balik teks ni. Bye. Cikgu yang ni kena salin ke? Betul, rumusan Ya. tu buat dalam buku penulisan Dalam kan? apa cikgu? Ya, buku penulisan. Okey. Oh, So, okey. sebelah dia buat yang ni. Ini Salin balik teks ni. Okey, cara dia yang kamu betulkan tu kamu boleh tulis
dengan pen merah. Kamu boleh tulis dengan pen merah. Contohnya, perenggan pertama tu kamu tambah yang bertajuk. Yang tu kamu boleh tulis disebut pen oleh merah. Okey. So, kalau kamu tengok sini, yang kita dah buat tadi, yang kita betulkan ada berapa? Satu, apa dua, bising Hafiz? lain tutup mic. Semua tutup mic. Okey, bagus. Tutup mic. Okey. Tutup mic. Siapa tutup mic? Okey. Kalau kamu tengok, petikan yang kita dah belajar tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 yang kita betulkan. So, kamu boleh tulis yang kamu betulkan tu guna pen merah. Guna pen merah. Kalau tak ada pen merah, kamu tulis dengan pensil, kamu garis. Supaya cikgu nampak apa yang kamu betulkan, apa yang telah kamu betulkan. Okey, jelas? Jelas dalam buku penulisan. So, buka sekolah nanti 8 bulan, cikgu nak tengok dah ada 2 latihan ni dalam buku penulisan. Bukannya kosong. Okey. Okey. Aku nak buat sekali ke? Ya? Ya. Okey. Okey, so hari ni latihan kamu buat dalam buku penulisan. Tak ada latihan dalam Google Jadi Classroom. tulis semua ke ataupun nak tulis apa kesalahan dia? Salin balik dan tulis yang betul. Oh, Kamu tulis, terus buat yang betul. Terus, datang ke surat ni je. ya. Terus buat, Kecuali terus kita betulkan. Ya. Okey. Terus buat yang betul. Yang kamu betulkan tu boleh guna pen merah. Okey, boleh? Jelas? Jelas. Jelas cikgu. And record. Betul jelas. Okey. So, cukup setakat hari ini kita belajar tentang mengedit kesalahan teks, membunyikan teks. So, cikgu harap kamu jangan stres. Kamu jangan stres lah. Jangan stres, jangan kemurungan. Jangan stres sangat ya. Nak belajar pun Jangan jangan stres. Nanti murung. Okay. Rekod. So, jumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu, and record dulu cikgu, and record dulu. Okey, cikgu off record. Jangan tutup cikgu. Sedih saya. Sedih banyak.